Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walinaftatihul majlis bi ummil kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi tuan-tuan imam, ahli dan kuasa Surau Al-Falah, Batu Lapan, Ulu Kinta. Tak lupa kepada Abang Abu Bakar yang merakamkan kuliah kita malam ini secara live. Boleh dilihat kembali di page yang dipancarkan Satu Malaysia, boleh tengok. Dan malam ni tuan-tuan, dengan Fatihah yang kita baca tadi, mudah-mudahan disedekahkan kepada Haji Zul, pengerusi Masjid An-Nur Batu Lapan yang meninggal petang tadi. Dan kalau sempat kita akan ziarah lah, saya akan ziarah. Kita akan berhenti sebelum masuknya waktu Isyak, ya, kalau sempat, insya-Allah. Malam ini saya akan membawakan suatu hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim, an Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu annahu qala marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalisin ma ra'yuka fi hadha. فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا. فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. Yang bermaksud daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari lalu seorang lelaki di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya dengan sahabat yang duduk di sebelahnya. Indahu jalisin, yang duduk di sebelah Nabi. Nabi saja nak test sahabat ni. Ma ra'yuka fi hadha, kata Nabi, apa pendapat kamu? What is your opinion? Kata orang lambur kanan. Apa pendapat kamu fi hadha, pada lelaki ni? Kamu tengok lelaki tu, bagikan pandangan kamu. Faqala rajulun min ashrafin nas. Kata sahabat ni, ini lelaki min ashrafin nas, daripada orang yang dihormati dan dimuliakan. Ni tuan-tuan, kalau kita hari ni, ini orang yang bergelar datuk-datuk lah, Tan Sri, Tan dewa-dewa. Jangan main-main ni. Bukan besya-besya kata budak sekarang. Bukan besya-besya. Ini jenis power punya orang ni.
Haza wallahi, kata sahabat ini, orang ini demi Allah katanya, hariyun in khataba ayun kaha, kalau pergi meminang anak orang terima. Ni tuan-tuan, confirm. Siapa tak nak tuan-tuan bergelar datuk? Sudahlah bergelar datuk, Datuk M pula tu, Datuk Munawir. Perasan muntah hijau tengok. Dah bergelar datuk tuan-tuan, naik kereta pula BMW 7 Series. Bukan Mazda buruk, jangan terasa pula. Bukan Mazda buruk, start 10 kali sekali baru nyala. Baru mahu hidup enjinnya, kita jenuh terajang baru start tuan-tuan. Oh, ini bukan kaleng-kaleng, bukan calon-calon punya orang. Min asyrafin nas, kata sahabat. Orang ini orang yang dimuliakan, dihormati, respectful di antara manusia. Dan kalau dia pergi meminang, garanti, hariyun, garanti orang terima. Pasal apa? Kaya. Sudahlah kaya, handsome pula tu. Sekarang tuan-tuan ada pakar motivasi saham, dia kata apa dia? Tak handsome tak apa, janji kaya. Tak apalah kaya kalau dah letak handsome, miskin pula. Ni yang naik aram tu. Tak rahmati Allah, betul tak hari ini manusia melihat benda yang sebegitu. Wa in syafa'a ayu syafa'a, kalau dia ini memberi maaf, kalau dia ini meminta syafaat, meminta ta'azur, meminta maaf, meminta dilepaskan, maka akan dilepaskan. Pasal apa? Pasal dia ni orang berada, tuan-tuan. Kalau masuk mahkamah pun, hakim pun dia jadi kesian. Pasal apa ini? Orang yang berkedudukan di kalangan kita, orang yang dihormati, very respectful person among us. So we give him forgiveness, kita berilah dia kemaafan, maka digugurkan daripada hukuman. Islam bukan apa itu, tuan-tuan. Sebab itu apabila ada seorang wanita yang mencuri daripada kalangan kaum Quraisy yang dihormati, Bani Khuzaimah tak silap saya, daripada Bani Khuzaimah tak silap saya lah, tak mak kalau saya tersilap. Apabila diminta kepada Nabi agar perempuan ini dibebaskan. Kenapa? Dia daripada kalangan kaum yang dihormati. Kalau kes ini tersebar, kalau dia dijatuhkan hukuman, ya lil'ar, akan membawa malu kepada kaum dia. Maka diantar Zaid, seorang yang Nabi sayang, untuk apa dia? Membebaskan perempuan itu. Maka apa kata Nabi? Atashfa', apakah wahai Zaid, apakah kamu nak minta syafaat, nak minta dilepaskan hadda min hududillah? Kamu nak melepaskan manusia yang sudah disebut oleh Allah Ta'ala yang mencuri ini mestilah dipotong tangannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u, tu dah ada ayat dia. Apakah kamu nak aku membebaskan orang yang sudah dijatuhkan hukum oleh Allah SWT dalam Al-Quran? Dan Nabi sebut lagi, wallahi, demi Tuhan, lau anna Fatimata, kalaulah Fatimah anak Rasul, anak aku sendiri, puteri aku sendiri mencuri, laqata'tu yada'a, aku potong tangannya. Ini kehebatan, keadilan Nabi SAW dalam menjatuhkan hukuman. Tidak ada siapa yang dapat bebas, tuan-tuan, atau dilepaskan hanya semata-mata kerana dia itu daripada golongan yang dihormati dan sebagainya, tuan-tuan. Dan Nabi sebut dalam hadis ni, di antara kehancuran, tuan-tuan, apa dia umat yang terdahulu, apabila yang mencuri itu orang kaya, orang yang berpangkat, dilepaskan. Tapi kalau yang mencuri itu daripada orang yang fakir, orang yang dhaif, dijatuhkan hukuman ke atas mereka. Kerana apa? Sebab orang yang fakir dan dhaif ini nobody, tak ada siapa, orang tak kenal, orang tak tahu. Tapi bila diberi pada musyrif,
kepada orang yang dihormati, orang yang respectful ni tadi, cerita ni tadi, oh dilepaskan. Pasal apa? Dia ini ada zaman sibin, dia ni ada jawatan, dia ni ada pangkat, ada gelar dalam masyarakat. Islam bukan agama, Islam syariat dia tidak ada membezakan di antara agniya wal fuqara, tak ada membezakan tuan-tuan di antara fakir dan juga orang kaya. Kalau salah, salahlah. Tuan-tuan rahmati Allah, qala, kata Sahal bin Sa'di As-Sa'idi ni, Nabi SAW fasakata, dia terdiam bila dengar jawapan sahabat ni tadi. Thumma marra rajulun akhar, dan kemudian lalu pula seorang lelaki. Faqala lahu Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW bertanya lagi, ma ra'yuka fi hadha, apa pula pandangan kamu pada lelaki ini pula? Faqala ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ya Rasulullah, ini tak payah tanyalah, orang kenal daripada fakir miskin orang Islam. Daripada fakir orang miskin kalangan orang Islam di sini. Hadza ariyun in khataba la yunka'a, ini confirm, pasti apa dia? Kalau meminang takkan diterima. Betul tak tuan-tuan? Ni ada orang kata, ustaz, saya ni udahlah tak handsome, miskin pula tu. Ada yang tambah, saya ni ustaz udahlah bodoh, miskin pula tu. Pakej yang lengkap. Tuan-tuan, tuan-tuan rahmati Allah, ada orang menyatakan, ustaz, sebab saya ni tak kahwin kerana apa? Antaranya saya ini miskin, antaranya saya ini hodoh. Kalaulah saya ini pergi meminang anak orang, orang tak anda ustaz. Pasal apa? Lubang hidung besar terowong kola kanser, kata tuan-tuan. Saya ni ustaz ada pernah pergi meminang anak dara. Anak dara tu mula-mula tengok saya macam berkenal. Tapi bila kami bersembang ustaz, saya tergelak. Bila tergelak, dia nampak gigi saya yang serompih. Serompih kata orang Parit. Maknanya tuan-tuan pecah sikit. Disebabkan serompih tu ustaz, dia tak andak ke saya. Dia kata apa dia? Buat apa dengan orang gigi serompih, tak handsome. Kata rahmati Allah, begitu juga ada perempuan, orang perempuan, anak dara yang tak kahwin-kahwin. Orang perempuan ni tuan-tuan, kalau umurnya lebih daripada 25, masyarakat kita akan panggil andartu. Bahasa sopannya andartu. Tapi bahasa kasarnya tuan-tuan, anak dara tua. Dan ramai yang menyatakan, ustaz, orang tak andak dekat saya sebab saya hitam, sebab saya gemuk, sebab saya ini tak lawa, sebab saya ini tak macam muka Neolofa, muka macam Neolopak je. Sebab saya ni ustaz tidak sebagaimana princess, beauty princess, sleeping beauty, macam-macam. Dan saya ni ustaz memang lelaki tak berapa berkenan. Ada seorang lelaki tu ustaz kata apa? Bau ketiak pun busuk katanya. Rasa nak terajang je ustaz budak lelaki tu. Tuan-tuan rahmati Allah, ada yang menyatakan sampai peringkat apa saja kalau orang yang jual ubat produk-produk pelansingan saya beli ustaz. Bukannya kurus ustaz, cirit-berit, mulang jamban, tak juga kurus. Nak putih nyawa ni. Dah nak putih nyawa ni, tak kurus juga ustaz. Saya yang gelap ni ustaz, bila ada orang bagi tahu ini kalau makan putih melepak, saya beli ustaz. Habis RM1,000 ustaz. Gelap rapi tu juga. Ada juga putih ustaz, ada putih sikit. Di mana? Bawah mata ustaz. Ada haram tu. Kata rahmati Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Ingat hadis ni, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Ingat, wahai perempuan-perempuan yang masih belum berkahwin, lelaki-lelaki yang disebut Piramli sebagai angkatan alik beta. Apa tu? Angkatan bujang telajak. Walaupun tak ada jodoh tu, jangan mengatakan disebabkan oleh kekurangan kita, kehodoan kita. Tapi ingat apa dia? Satu hadis Nabi menyatakan Allah tidak melihat rupa kamu, dan Allah tidak melihat kepada reta kamu min kasratil mal atau qillatil mal. Daripada segi banyak atau sikitnya reta, Allah tidak lihat yang itu, tuan-tuan. Kita bukan macam agama lain, nak masuk syurga duit mesti banyak. Bila duit dah banyak, tanam puncak gunung. Pasal apa tanam puncak gunung? Dan puncak gunung ni, tuan-tuan, diceritakan puncak gunung ni, rega tanah di puncak gunung nak tanam atas puncak gunung tu dekat 500 juta. Pasal apa tu dekat 500 juta tu? Pasal apa? Sebab dekat dengan syurga, senang masuk syurga. Siapa on the top, siapa yang paling atas, senang masuk syurga. Maknanya nak mati kena banyak duit. Banyak duit masuk syurga. Islam bukan agama yang sebegitu. Kerana disebut inna akramakum indallahi atqakum. Apa dia, tuan-tuan? Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, apa dia? Orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling bereta, bukan orang yang paling handsome. Jenuhlah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada 3 pakej ni tadi, udahlah hitam, gemuk. Udahlah gemuk, bantut pula tu. Lepas tu bila akhirat tak boleh masuk syurga. Pasal apa? Malaikat kata tak boleh. Pasal apa? Bantut, gemuk dan gelap. Cukup pakej, tak boleh masuk syurga. Adakah Islam macam tu, tuan-tuan? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah lihat apa, tuan-tuan? Kepada hati kamu. Yang penting hati. Sebab tu pakar cinta, tuan-tuan, mengatakan cantik bukan di sini, tuan-tuan. Cantik bukan di sini, cantik bukan di sini. Kalau kita, tuan-tuan, ambil cantik di sini, macam cerita Piramli. Tengok tak, tuan-tuan, yang dia mengumpat dekat perigi buta tu. Yang ada Sudin tengah betapa dalam perigi tu. Apa kata makcik-makcik tu? Jiran demo tu cucuk sini, cucuk sini, cucuk sini, cucuk sini. Dia mengumpat, tuan-tuan. Zaman tu dah ada botok dah. Tak payah, tuan-tuan, kita nak bagi cantik cucuk botok ni. Sampai pipi ni kerah jegang, kata orang parit. Nak cakap pun pipi tak bergerak dah. Bibir je. Orang tengok, orang tahu botok dah, tuan-tuan. Tapi bila tanya, wah, awet muda walaupun sudah umur 55 tahun, apakah rahsianya? Makanlah tempe banyak-banyak. Tak betul, tuan-tuan. Ayo, yenara ni, yenara seluruh. Tuan-tuan rahmati Allah, Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menyatakan, laisa syabab, tidaklah nak menjadi muda itu dengan apa dia, tuan-tuan, bil khada'ah, dengan kita make up muka ini lawa-lawa. Tak payah, tuan-tuan, dah tua dia tetap tua. Bila umur 50 ke atas dah berkedut, tuan-tuan, tak payahlah cari produk nak bagi apa benda ni hilang kedut. Kadang kita pergi spa, tuan-tuan, dia tenyih muka ni. Mana tahu, aku pernah terah. Dia tenyih ni, tuan-tuan, rasa sejuk je besi tu. Dia kata, ini ustaz, ini untuk hilangkan kedut. Mau tengok muka aku, nampak? Awet muda kan? Sebab selalu pergi spa lah. Tak, tuan-tuan, habiskan duit saja nak try perawatan resdung. Allah tidak melihat kepada wajah. Sebab tu kata doktor cinta ni, tuan-tuan, cantik bukan di sini. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kamu. Cantiknya di sini. Walaupun isteri ni gelap, tuan-tuan, walaupun isteri ni gemuk. Orang perempuan kalau dah melahirkan 3 orang anak, betul tak ibu-ibu yang belakang sana? Kan dia tak boleh kurus.
Bila pergi klinik tuan-tuan, nampaklah iklan tu, ubat kurus. Ubat untuk memotong lemak. Jadi dia pun tengok, bang, teringinlah ubat tu. Jadi dia pun masa jumpa doktor, dia beritahu lah, doktor saya tengok iklan kat luar tu, ada ubat untuk bagi kuruskan badan, untuk potong lemak. Boleh ke saya nak try? Doktor terjawab apa? Doktor tengok badan dia ni, udahlah, hentikanlah, kata doktor tuan-tuan. Doktor pun cakap hentikanlah, buang duit je. Pasal apa? Ada orang tuan-tuan lepas melahirkan anak, dia tak boleh kurus dah. Nak buat macam mana? Itu sudah menjadi apa tuan-tuan? Suatu, orang kata, suatu keadaan, satu situation di mana tak boleh dah nak jadi kurus. Sebab tu doktor kata tak payahlah makan ubat. Kalau minum klorok pun tak mau kurus. So tuan-tuan mati Allah, risau. Tapi suami yang baik, ni saya nak bagi tahu bapak-bapak. Kita ambil isteri masa tengah ramping, betul tak? Masa tengah body dia 32, 28, 35. Sekarang 80. Pinggang dengan baru lebih kurang. Jangan marah. Dia campur botol kat aku ni sekarang. Janganlah tuan-tuan kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati isteri. Abang, saya ni tak lawa dah ke? Dulu lawa, kata kita, isteri seronok. Dulu lawa, sekarang lawak tambah K ujung. Maharaja lawak katanya. Awak ni bila jalan bergegar rumah. Jangan tuan-tuan. Jangan sebut bergegar rumah. Bila isteri masuk bilik, patutlah goyang katanya, badak dah datang. Jangan tuan-tuan. Sekarang ada yang patah tengkuk nanti. Keganasan rumah tangga akan berlaku. Kerana apa? Mulut laki yang tak dijaga. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Di sini cantiknya mana? Hati. Isteri kita tetap sentiasa cantik tuan-tuan. Di mana? Di hati kita. Kerana apa? Kerana hati isteri kita ni baik. Kita baran macam mana pun tuan-tuan, dia tak marah. Kita marah ni macam mana pun tuan-tuan, hati dia tak marah, hati dia baik. Minta maaf bang, abang, sabar ya bang. Hati dia baik. Kita buatlah macam mana pun tuan-tuan, makan tengah hari tetap dia hidangkan. Nampak tak setengah isteri? Kita buat macam mana pun tuan-tuan nak bagi dia sakit hati, dia tetap juga tuan-tuan. Bila kita mengah ni, sebab asma, dia urup belakang dengan minyak angin. Dia tetap risau, concern kat kita. Abang, apa bang? Abang, apa ni? Tak ada pula dia ambil minyak lumur belakang. Ngapa? Dah nak mampu. Hatinya baik. Wa a'malikum, dan Allah bukan saja melihat hati, tapi juga melihat pekerjaan dia. Apa yang dia buat? Rajin solat. Apa dia amal-amal isteri ni yang salihah ni tuan-tuan? Min amalihinna. Apa dia? Mereka ini kata Nabi, iza nazarat saratka. Iza nazarta ilaiha saratka. Apabila kamu melihat kepada isteri yang salihah ini, saratka, dia akan menyebabkan kamu rasa gembira. Gembira di hati ini kecantikan yang hakiki tuan-tuan. Zahiriyah, luaran ni tuan-tuan, takkan kekal lama. Bila tua, dia tetap berkedut. Bila tua tuan-tuan, dia akan dimamah usia. Sebab tu kecantikan yang abadi di mana? Di sini. Pasal apa? Lihat hati isteri yang baik. Kedua, amalan isteri ni tuan-tuan, ata'atka, bukan saja kamu seronok melihat dia, segi tingkah laku dia, perangai akhlak dia, tetapi dia juga mentaati kamu, tak melawan cakap kamu. Inilah kecantikan yang hakiki. Walaupun isteri tu kadang-kadang kita lihat tuan-tuan, muka suaminya handsome macam Edika Yusof. Tapi bila nengok isterinya, ya Allah, gelap, bibirnya tebal, apa Guppy Wilbur tu, pelakon negro tu. Ini yang bila bersanding, orang tak bagi bersanding ni pasal apa tuan-tuan? Yang mengumpat ni, berbakoi-bakoi ngumpatnya, lakinya lawak. Ya Allah, tak padan.
Tuhan bini, ya Allah. Makin jangan bersanding tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang mengumpat, berbakui-bakui tuan-tuan. Orang pergi rumah kendurin, tengok makcik-makcik yang jenis mulut laser ni tuan. Bukan pelamin je nengok-nengok. Sampai ke bilik tidur nengok-nengok. Duduk atas katil pengantin tu, njut-njut. Kerah. Beratlah kopi tu. Baik itu tentara mati Allah. Bagi orang-orang yang masih rasa dirinya hodoh, ingat, bukan sebab kita ni hodoh. Sebab tuan-tuan, bukan semua lelaki melihat kepada kecantikan. No. Bukan semua lelaki melihat kepada reta, kepada cantik. Tak. Tapi kenapa tuan-tuan masih tak bertemu jodoh? Satu hadis Nabi SAW menyatakan, summa yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh. Bila kita ni tuan-tuan berada dalam perut ibu, daripada air mani tu jadi nutfah tu jadi alaqah, disebut dalam Quran. Daripada air mani ni tuan-tuan, daripada sperma ni tuan-tuan, dia membentuk macam daging. Daging ni tuan-tuan, dia membentuk jadi embrio. Embrio ni tuan-tuan akhirnya sampai umur ke 4 bulan. Ada ulama menyatakan selepas 6 bulan maka ditiupkan roh kepada baby ni dalam kandungan ni. Wa yu'maru bi arba'in kalimat, lalu Allah suruh malaikat tetapkan bagi, yang tetapkan tu Allah Ta'ala. Malaikat tuliskan baginya 4 perkara. Yang pertama, rizqihi. Bi katbi rizqihi. Tuliskan rezekinya yang telah aku tetapkan. Apa lagi? Wa ajalihi, ajalnya mati bila, masa bila, hari bila, tarikh bila, bulan bila, tahun bila. Wa amalihi, dan juga pekerjaannya apa. Wa syaqiyun aw sa'idun, sama ada dia bahagia ataupun dia derita. Semua itu sudah tertulis. Allah perintahkan pada malaikat bila ditiupkan roh dalam perut bayi, dalam perut ibu, kepada bayi ini yang dalam kandungan ini sudah ditetapkan 4 perkara ini. Apa dia tadi? Rezeki dia, ajal dia, bahagia atau derita. Tentara mati Allah, bagi orang yang menyatakan Allahu Rabbi Ustaz, saya ni apa lemalang, jangan sebut begitu. Kerana apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jangan sebutlah apa dia, tidak akan apa menimpa aku melainkan apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan buat aku. So tuan-tuan, bagi yang tak ada jodoh di dunia, percayalah Allah Ta'ala akan mengahwinkan kita di akhirat dalam syurga. Ini adalah satu ujian. Kalau kita sabar, kita menyatakan ini sudah qada dan qadar Allah SWT, mungkin tiada jodoh di dunia, maka temulah jodoh aku di akhirat. Ini sebagai orang kata ilmu sisipan. Jadi apabila disebut oleh Nabi SAW pada sahabat tadi, apa pandangan kamu kepada orang ini? Saya ulang balik. Sahabat ni kata, haza rajulun min fuqara. Ini lelaki dari